Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiyah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menunggu masuknya waktu Isya, saya akan membicarakan satu tajuk yang mempunyai kaitan dengan kemalangan kapal terbang yang berlaku beberapa hari yang lalu, iaitu fenomena kematian yang mengejut, kematian yang berlaku tiba-tiba. Sebagaimana kita tahu, ajal ini adalah di dalam ilmu dan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu secara tepat bilakah kita akan meninggal dunia. Tetapi jikalau kita perhatikan, ada manusia seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran awal kepadanya supaya dia boleh bersiap sedia, supaya dia boleh mengambil peluang dengan amaran awal yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Contohnya, ada di kalangan kita ini, sebelum meninggal dunia, sakit dulu, kan? Ulang-alik hospital, dah sakit dah beberapa lama, sekian lama, sebulan, 2 bulan. Maka dalam tempoh yang macam tu, tentulah orang yang terlibat, dia ada peluang untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan orang yang mati secara mengejut. Dia boleh fikir, dia boleh renung apa dia amalan yang mana dia masih berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu diqada, yang perlu diganti, apa hutang yang perlu dia bayar, sama ada hutang dengan Allah atau hutang dengan manusia. Apa dosa yang dia telah lakukan yang dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
berapa banyak istighfar, berapa banyak zikir yang boleh dia sebut, yang boleh dia lakukan untuk dia kumpul sebanyak mana pahala yang mungkin, yang dia mampu, sementara dia belum diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi amalan yang belum dia lakukan, yang dia ingin lakukan, ataupun apakah amalan yang ingin dia perbaiki. Jadi itu contoh kelebihan yang dimiliki oleh sebahagian daripada kita yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amaran awal, dengan tanda-tanda awal kematian yang bakal menjemputnya. Berbeza dengan orang yang mati secara tiba-tiba, macam yang berlaku beberapa hari yang lalu. Kita lihat yang melibatkan 10 orang, kan? 2 orang di atas kita kata di atas jalan raya, yang 8 orang itu 2 kru, 6 penumpang atas kapal terbang. Tengah seronok-seronok nak naik kapal terbang jet, kita kata jet peribadi yang mewah. Ada di antaranya yang sebelum take off, sebelum terbang, share gambar-gambar mereka sedang duduk dalam kapal terbang. Ya, siapa tak mau? Kan? Itu satu nikmat, satu rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada, bukan semua kepada kita. Kan? Ada hanya sebilangan kecil di kalangan kita sahaja yang berpeluang untuk menikmati penerbangan di atas jet eksklusif seperti itu. Tengah seronok-seronok, mungkin urusan perniagaan, mungkin urusan kerja dan sebagainya, tiba-tiba takdir Allah Subhanahu wa taala, kapal terbang itu jatuh menjunam. Maka tidak ada persediaan. Secara tiba-tiba mengejut. Isteri kita, isteri yang terlibat menjadi balu sekelip mata. Anak-anak yang terlibat menjadi yatim sekelip mata. Kita pula yang terkorban dalam keadaan itu, sudah tentu kita tidak bersedia. Kan? Kita tidak bersedia untuk istighfar banyak-banyak kepada Allah. Kita tidak bersedia. Kita tidak diberi peluang oleh Allah untuk meminta ampun, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kita tidak ada peluang untuk kita gantikan mana-mana ibadah yang wajib kita ganti. Kita tidak ada peluang untuk menyesal di atas dosa-dosa lampau yang telah kita lakukan. Jadi senarai itu panjang. Senarai itu panjang. Maka dengan sebab itulah, sahabat-sahabat sekalian, para ulama membicarakan tajuk ini. Para ulama membicarakan tajuk ini supaya kita renung, supaya kita perhatikan. Maka para fuqaha membahagikan kepada 2 kategori manusia. Sesiapa yang mati secara mengejut, kan, sesiapa yang mati secara tiba-tiba, tanpa sebarang persediaan, tanpa ada tempoh untuk dia bersedia untuk mati, maka orang yang mati secara tiba-tiba ini, para fuqaha bahagikan kepada 2 kumpulan. Sebab kita nak tahu orang yang mati macam ni, dia mati dia macam mana di sisi Allah. Apakah ini tanda Allah Ta'ala kasih kepada kita sehingga menyebabkan Allah Ta'ala begitu cepat mengambil nyawa kita tanpa kita sakit, tanpa kita ada ruang untuk membersihkan diri kita daripada dosa, ataupun itu tanda Allah Ta'ala murka kepada kita sehingga menyebabkan Allah Ta'ala tarik nyawa kita sehingga kita tidak ada peluang untuk membersihkannya. Allah Ta'ala kasih atau Allah Ta'ala murka? Itu antara 2 kemungkinan. Maka para ulama mengatakan bahawa
sesiapa yang Allah Ta'ala jadikan, takdirkan kepadanya mati secara tiba-tiba, maka terbahagilah manusia ini kepada dua kemungkinan, dua kategori manusia. Sama ada kita jatuh dalam kategori yang pertama atau kita jatuh dalam kategori yang kedua. Sama ada itu tandanya Allah Ta'ala murka kepada kita, sehingga menyebabkan Allah Ta'ala tak bagi peluang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk membersihkan diri kita, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pahala. Atau yang kedua, Allah Ta'ala tarik nyawa kita secara mendadak tanpa ditangguh-tangguh, kerana Allah Ta'ala kasih kepada kita, kerana kita memang sudah tersedia berada sebagai hamba yang saleh, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak memerlukan kepada kita peluang untuk kita membersihkan diri kita. Itu dua kemungkinan. Sidang hadirin mukminin, dalam satu hadis yang para ulama berbeza pendapat tentang hadis ini, hadis Anas bin Malik. Sebahagian ulama mendhaifkan hadis ini, sebahagian ulama menghasankan hadis ini. Anna Anas bin Malik, hadis daripada Anas bin Malik, rafa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, di mana Nabi bersabda, man iqtirabis sa'ah ay yural hilalu qibala. Nabi kata, min iqtirabis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya as-sa'ah, hari kiamat, ay yural hilalu qibala, iaitu hilal, anak bulan tu akan nampak jelas, terang sangat, sehingga orang kata tu 2 hari bulan tu macam 2 hari bulan dah. Kita tengok anak bulan ni halus kan, kita kata 1 hari bulan, tapi nampak macam 2 hari bulan sebab terang sangat. Ikut hadis ni, itu antara tanda kiamat. Tanda kiamat ni tuan-tuan, dia ada 2. Satu, tanda kiamat dia buruk, kita tak mau. Contohnya, ibu melahirkan tuan, melambangkan betapa anak itu derhaka kepada ibu dia. Yang ni kita tak mau. Tanda kiamat yang negatif, yang buruk. Ada juga tanda kiamat yang bagus, yang positif. Contohnya orang badui, orang pedalaman berlumba-lumba membina pencakar langit. Itu benda bagus. Mana orang yang asalnya orang kampung, orang yang asalnya datang daripada keluarga yang serba kekurangan, orang yang datang bukan di kalangan orang elit, bukan orang bangsawan, orang dalam pedalaman, tapi kerana mereka ni highly educated, kerana mereka ni pandai, kerana orang mereka ni bijak dalam berniaga dan sebagainya, reti dalam pembangunan, akhirnya mereka menjadi tokoh dalam membina pembangunan pencakar langit, bangunan yang tinggi dan sebagainya. Yang tu bagus kan. Orang bila kita tanya dia, kita tengok background dia, oh ini tokoh korporat, ini engineer yang terkenal, ini arkitek yang hebat. Bila kita tengok latar belakang dia, orang kampung lah, mak ayah dia kerja kampung, bukannya bangsawan, bukan Tan Sri, bukan orang elit. Adik-beradik semua orang susah, tapi kerana pendidikan, kerana kecerdikan dan kebijaksanaan mereka menjadi tokoh kemudiannya. Itu bagus. Itu antara tanda kiamat. Dia ada 2. Ada tanda kiamat yang mengerikan, yang menakutkan, dan ada tanda kiamat yang positif, yang bagus. Jadi kita jangan ingat tanda kiamat ni semuanya buruk, bukan. Yang keduanya, Nabi kata masjid-masjid dijadikan jalan-jalan. Dan yang ketiganya, wa ayyadhhara mautul fujaah, dan menjadi banyaknya fenomena
kematian secara tiba-tiba, kematian secara mengejut. Ini benda yang kita nak sentuh malam ni. Tanda kiamat apa dia? Salah satunya ialah bila banyak berlaku benda-benda yang melibatkan korban secara tiba-tiba, makin menjadi-jadi. Kita tengok di Hawaii apa yang berlaku, kebakaran dahsyat, kemusnahan yang berlaku di Hawaii itu sangat dahsyat. Tuan-tuan boleh tengok. Kita dulu tsunami, kalau ikut rekod setakat yang ada 200,000 orang lebih mati. Kita tak cerita hak mati bas jatuh gaung 10 orang mati, hak baru ni kapal terbang jatuh 10 orang mati, keluar sihat walafiat, gembira, happy, tak ada masalah apa, balik-balik sebagai jenazah. Ini antara perkara yang disebut dalam hadis ini. Baik. Benda ni tuan-tuan, mati secara tiba-tiba ni, dia bukan sahaja berlaku kepada orang biasa, tapi dia juga berlaku kepada orang yang hebat-hebat. Mati secara tiba-tiba, dia bukan sahaja berlaku kepada orang yang baik-baik, tapi dia juga berlaku kepada orang jahat. Jadi kita nak tahu, bila mati mengejut ni, dia bagus ke tak bagus? Kalau dia bagus, apa alasan yang diberikan oleh para ulama untuk mengatakan dia bagus? Yang ditunggu-tunggu, yang diingini oleh orang yang baik. Apa alasan dia? Kalau dia tidak bagus, kalau itu tandanya Allah Ta'ala murka, apa faktanya? Itu yang kita nak tahu, tuan-tuan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia telah memberi satu nasihat yang sangat berguna kepada kita. Imam Bukhari bila dia cerita tentang fenomena ataupun banyaknya kejadian orang mati secara tiba-tiba, ialah ada yang sakit jantung kan, ada yang kena stroke dan sebagainya, macam-macam. Maka kata Imam Bukhari, kita ni kena banyakkan amalan. Kita ni kena banyakkan amalan. Sebab kita takut mati tu berlaku dekat kita tiba-tiba. Tak dan buat apa pun. Itu yang kita takut. Maka kata Imam Bukhari, irtanim fil faraghi fadlur ruku'. Manfaatkanlah sewaktu ada ruang, keutamaan untuk rukuk, maknanya masa kita semayang, masa kita buat ibadat. Fa'asa an yakuna mautuka baghtah, sebab kemungkinan kematian kamu itu datang secara tiba-tiba. Kam sahih ra'aita min ghairi suqm, berapa ramai orang sihat yang kau lihat tak ada sakit apa pun. Zahabat nafsuhu sahihah faltah, jiwanya yang sihat, tengah sihat-sihat, pergi secara tiba-tiba. Itu kata Imam Bukhari. Lepas Imam Ibn Hajar kata apa? Imam Ibn Hajar kata termasuk benda yang menghairankan ialah Imam Bukhari sendiri mengalaminya. Imam Bukhari pun macam tu juga. Tuan-tuan tengok video yang orang duk share kan, Dr. Sobri Awang Pesyarah Usim tengah bagi kuliah lagu ni, sakit dada, meninggal. Mati macam tu tuan-tuan. Mati orang kata dicemburui. Sebab apa? Sebab walaupun video dia ditarik nyawa sewaktu menyampaikan kuliah, tidak ada seorang pun ahli keluarga dia minta orang ramai padam video tersebut. Tak ada. Pakat share, kita tak dengar pun rayuan ke permintaan ahli keluarga dia suruh padam, jangan sebar, jangan viralkan video tersebut. Tak ada. Maknanya keluarga dia bangga, keluarga dia suka, isteri dia, anak-anak dia, menantu dia suka.
Bila ahli keluarganya, ayah mereka, suami dan sebagainya mati seperti itu. Tidak ada benda yang aib, tidak ada benda yang hendak dimalukan. Itu benda yang semua orang nak. Mati masa semayang, mati tengah khidmat kepada ibu, mati tengah tolong ayah kita dan sebagainya. Kita nak mati yang macam tu. Saya semayang di surau di Kepala Batah. Tok Imam tu bukan ustaz pun, orang biasa. Dia orang biasa, cuma dia biasa jadi Tok Imam. Sekali-sekala, bukannya kerak pun, sekali-sekala dia jadi Tok Imam. Time orang tak ada, dia naik. Orang pencen, pensioner. Lepas bagi salam, semayang maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya duduk belakang dia. Lepas tu dia baca doa. Baca doa tu nampak dah, cara dia sebut doa tu dah nampak lain dah. Saya duk ingat kata pakcik ni pasal apa pelik baca doa. Lepas tu rebah. Seronok tuan-tuan kita tengok macam tu. Tidak semestinya ustaz, tidak semestinya tok guru, tidak semestinya orang alim. Tapi kalau kita orang baik-baik, kita selalu datang masjid, selalu datang surau, selalu mengaji, selalu buat baik, tolong orang, hormat orang dan sebagainya, insya-Allah Allah Ta'ala tetapkan kita. Allah Ta'ala dia tidak zalim tuan-tuan. Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala pengasih dan penyayang. Maka dia pilih kita ataupun sebahagian di kalangan kita. Mati orang tengok, semua orang kata husnul khatimah. Ya. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Baik. Maka apa yang dikatakan mati secara tiba-tiba itu, sama ada orang tu dikasihi oleh Allah ataupun dimurkai oleh Allah. Dua kemungkinan. Maka kita nak tahu macam mana kemungkinan pertama, macam mana kemungkinan yang kedua. Salah satunya tuan-tuan sekalian, hadis daripada Ubaid bin Khalid As-Sulami. Ubaid Khalid As-Sulami, rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi ini dia confuse, dia kata ada masa dia kata daripada Nabi, ada masa dia kata daripada Ubaid. Kata dia apa tuan-tuan? Mautul faj'ah akhdhatu asaf. Kematian secara tiba-tiba ini adalah siksaan yang membawa kepada penyesalan. Ini untuk kategori yang pertama. Ada jenis kalau mati tiba-tiba itu adalah azab daripada Allah. Mati aksiden tiba-tiba, mati tak tahu apa, tiba-tiba kena jantung, mati terus. Kemungkinan yang pertama itu azab daripada Allah Ta'ala, dan itu akan membawa penyesalan kepada orang yang terlibat itu di hari akhirat nanti. Maka siapa yang akan menyesal nanti di hari akhirat apabila dia mati secara tiba-tiba? Iaitu contohnya Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala. Dia kata sesiapa yang dia mati secara tiba-tiba, itu adalah kesan daripada kemurkaan Allah. Ini untuk jenis yang pertama. Dia mati tiba-tiba, itu adalah tanda Allah Ta'ala murka kepada dia. Kenapa dibuat kesimpulan? Ali Al-Qari kata itu adalah tanda Allah Ta'ala murka kepada dia. Sebab Allah Ta'ala tidak bagi penangguhan kepada dia. Orang lain lepas pencen, dah tua dah, pergi datang masjid, surau, ngaji, baca Quran, ada gotong royong, buat kerja-kerja kemasyarakatan, buat baik dan sebagainya. Dia tak ada peluang itu. Dia tidak ada peluang. Sewaktu dia kemuncak karier dia, sewaktu dia kemuncak kejayaan dia, sewaktu dia memperoleh semua kekayaan yang dia mau, melancung seluruh dunia, dia berpoya-poya, melanggani pelacur dan sebagainya, lalu dia dimatikan oleh Allah Ta'ala, dia tidak ada peluang untuk buat baik. Orang lain ada peluang untuk buat baik, orang lain ada peluang untuk memperbaiki sembahyang dia,
Orang lain ada peluang untuk memperbaiki amal ibadat dia. Orang lain ada peluang untuk tambah ilmu dia. Kena tengok ada orang kampung dah tua pergi pondok tambah ilmu. Tapi orang hak macam ni, tanda Allah Ta'ala murka dekat dia. Dalam keadaan dia lupa kepada Allah, Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Jadi kalau kita tengok fenomena orang yang mati tiba-tiba, dia tak sama. Kalau kita tengok orang ni, dia hidup poya-poya, semayang tak peduli, masjid tak peduli, buat baik tak peduli, jenis langgar hukum Allah Ta'ala, apa benda dosa dia tak peduli, dia langgar je, tiba-tiba dia mati. Maka itu tanda Allah Ta'ala murka dekat dia. Kenapa? Sebab Allah tak bagi peluang dekat dia untuk buat baik macam orang lain. Lepas pencen pergi semayang, taubat dan sebagainya. Dia tak ada persiapan untuk dia buat bekal di hari akhirat nanti. Dia tidak ada persiapan untuk tebus dosa-dosa dia, untuk minta maaf dengan orang yang dia buat zalim. Dia tak ada peluang. Maka kerana itu disebut dia telah dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Allah murka kepada dia. Berkata Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, dia kata kerana di dalam kematian yang berlaku secara tiba-tiba, orang tu wasiat apa pun tak sempat, nak pesan-pesan apa dekat keluarga dia, dia tak dan. Dia nak buat persiapan untuk diri dia, nak melangkah ke alam barzakh, alam baqa pun dia tak sempat. Nak tambah, nak perbaiki amal soleh dia pun dia tak sempat. Itu kata Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala. Namun begitu, sahabat-sahabat sekalian, bukan semua kan orang yang mati tiba-tiba ni Allah murka. Ulama sebagaimana yang kita sebut tadi mengatakan bahawa ia hanya berlaku kepada orang yang bergelumang dengan dosa. Orang yang bergelumang dengan dosa, yang suka langgar hukum Allah, dia mati tiba-tiba. Hak tu yes. Dia bukan orang beriman, mati tiba-tiba. Yes. Tetapi kalau dia orang yang saleh, kalau dia orang yang mukmin, dia mati tiba-tiba, itu lain cerita dia. Kan? Itu lain cerita dia. Ada hadis tuan-tuan sekalian dalam Musannaf Abdul Razzaq yang mana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dia kata apa? Aisyah kata, qalat, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Nabi kata, mautul fujaah takhfifun 'alal mu'min. Kematian secara mengejut ini adalah keringanan kepada orang mukmin. Kalau kita orang mukmin, kalau kita orang baik, tiba-tiba mati, maka itu satu bentuk takhfif, satu bentuk keringanan, kemudahan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Pasal apa? Kita tak perlu duk ulang-alik hospital, tak perlu melalui macam-macam prosedur, macam-macam benda nak kena buat. Orang lain sakit melolong, duk tanggung penderitaan. Tapi tiba-tiba ada satu orang hamba Allah, dia mukmin, dia saleh, sihat walafiat, tak ada masalah apa-apa, tiba-tiba mati. Maka itu tanda Allah Ta'ala kasih kepada dia. Kerana dia tak sempat nak rasa susah, sakit. Dia tak panjang tempoh dia mengalami penderitaan. Allah Ta'ala tarik nyawa lagu tu je. Macam yang kita sebut tadi lah, Dr. Sobri Awang. Duk bagi kuliah ke situ, kuliah sini, apa semua. Hari nak jadi, tengah-tengah kuliah, elok je bagi kuliah. Tiba-tiba sakit dada, minum air sikit, mati. Mudah.
Orang lain tuan-tuan kalau kena heart attack, bypass, cuba tuan-tuan tanya siapa yang kena bypass. Cuba tanya. Saya tengok kawan-kawan kita yang bypass jantung tuan-tuan. Oh, dahsyat. Ni saya cerita lagu ni, siapa tunggu appointment ni pakat takut habis. Ini bukan nak takutkan tuan-tuan, tapi nak cerita realiti. Berapa ramai kawan-kawan kita sebelum bypass tu semaya hajatnya macam-macam, hak mana ada hutang bayarlah cepat-cepat apa. Takut tuan-tuan, tak kata ke orang, kita pun takut. Tahu dah bypass ni bukannya pembedahan kecil, bukan minor surgery. Dia memang major. Masuk dalam tu dua kemungkinan. Sama ada keluar boleh jumpa lagi anak bini, ataupun buka-buka mata jumpa malaikat lah. Tak tahu. Kemungkinan tu tak tahu. Saya tengok berapa orang dah kawan-kawan kita lepas bypass duk keluar sekejap kena masuk balik. Macam-macam cerita lah. Kita nak cerita pun tak payahlah kan. Yang kurus kering, kurus berapa bulan tu dia nak recover tu, dia ambil masa. Dahsyat tu. Kita tengok dahsyat. Hidup sihat sembuh, tapi nak melalui fasa penyembuhan tu dahsyat. Tu tak cerita hak sakit masuk hospital, lepas tu kena cucuk apa salu kencing. Siapa ada pengalaman kena cucuk salu kencing kat sini? Nak tahu tanya. Melolong dalam tu kan, sakit macam-macam tuan-tuan. Jadi orang yang Allah Ta'ala kasih ni, Allah Ta'ala dia buat pelbagai, Allah Ta'ala dia buat macam-macam kepada hamba dia kasih. Salah satunya ialah dia matikan hamba dia hak dia kasih tu tiba-tiba. Jadi hamba dia tak sempat rasa sakit, tak sempat menderita macam orang lain, sakit yang tu sajalah, sakaratul maut itu sahaja. Terus, dan kita tahu bagaimana orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia mukmin, dalam keadaan dia soleh, maka malaikat sejauh mata memandang turun dari langit menyambut roh orang mukmin, orang soleh, sejauh mata memandang. Itu kelebihan, keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dengan syarat kita adalah mukmin yang soleh, orang baik-baik kan. Hadis yang sama yang Aisyah kata ni tuan-tuan, dia ada sambungan, wa akhdhatu asafin 'alal kafir, tapi bagi orang yang kafir, maka bila dia mati secara tiba-tiba, maka itu adalah azab daripada Allah, siksaan yang akan menyebabkan dia menyesal, yang mana penyesalan itu tak ada U-turn. Once dah mati, melangkah di alam baqa, alam yang kekal abadi, nak pulang semula atas dunia ni tak ada peluang dah. Maka itu penyesalan yang tidak sudah-sudah. Maka dengan sebab itu, para ulama yang kita sebut tadi telah mengatakan bahawa kenapa dibezakan mukmin dengan yang bukan mukmin? Sebab mukmin ini dia sifat dia sentiasa bersedia untuk mati. Mukmin, orang yang taat kepada Allah, dia beriman dan dia amal soleh, dia sifat dia sepanjang masa dia sentiasa bersedia untuk mati. Apa bukti dia bersedia untuk mati? Buktinya dia sentiasa melakukan amal soleh. Buktinya walaupun dia ada peluang untuk buat dosa, tapi dia tak mau buat dosa. Buktinya walaupun dia pun boleh buat jahat macam orang lain buat jahat, bukan tak pandai buat jahat. Saya pandai buat jahat, tuan-tuan pun pandai buat jahat, tapi pasal apa kita tak buat? Pasal apa kita tak buat? Rasuah, kita pun pandai, bukan tak pandai nak rasuah. Nak mencuri, nak merompak, kita pun pandai. Nak mencuri, nak merompak, nak buat zalim, nak buat naya pada orang, kita pun pandai. Tapi soalan dia, pasal apa kita tak buat? Pasal apa kita tak berjudi walaupun kita boleh nak berjudi?
Minum arak bukan susah pun, pergi dekat kedai hak jual minum lah, beli. Tapi pasal apa kita tak buat? Pasal kita takut di alam akhirat. Kita takut balasan hari akhirat. Walaupun kita boleh buat sebagaimana orang lain boleh buat, tapi kita tahu kalau kita buat dosa kita dimurkai oleh Allah. Kita tahu kalau kita buat dosa, kita mati, kita akan menghadap azab Allah, berhadapan dengan hukuman daripada Allah. Itu yang menyebabkan halangan kepada kita daripada melakukan dosa. Maka dengan sebab itu, ulama mengatakan bahawa orang mukmin dia sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian. Maka dengan sebab itu, bila dia mati secara mengejut, itu adalah nikmat, suatu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ada juga ulama seperti Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dan sebagainya. Dia kata ada riwayat yang menyebut tentang pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat sebahagian di kalangan ulama Syafi'iyah tentang ulama-ulama ini dia tak suka mati secara tiba-tiba. Ada. Jadi ulama berbeza pendapat dan sikap tentang kematian secara tiba-tiba. Tapi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata, kalau kita lihat di kalangan para nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, dan juga di kalangan orang saleh pun, mereka juga mengalami kematian secara tiba-tiba. Maka kesimpulan yang Imam Nawawi buat, dia kata mati secara tiba-tiba ini akan disukai oleh orang yang memang dia prepare untuk mati. Itu kesimpulan yang Imam Nawawi sebut. Dalam keadaan dia cerita ada ulama Syafi'iyah tak mau mati secara tiba-tiba, tapi Imam Nawawi punya kesimpulan, dia kata siapa-siapa yang memang bersedia untuk mati dengan amalan dia, dia bersedia untuk mati, maka Imam Nawawi kata orang macam ni dia akan suka untuk mati secara tiba-tiba. Macam kita kan, macam saya, macam tuan-tuan, kalau diberi pilihan lah, kita dah semayang elok dah, buat amalan semua, minta ampun dah dengan Allah Ta'ala, dah selalu taubat setiap malam, muhasabah apa semua. Kemudian diberi dua pilihan. Nak mati, ulang alik. Sebelum mati, ulang alik hospital, kena bedah dululah, kena potong kerak itu apa semua. Ataupun mati macam Dr. Sobri hari itu. Sakit, masa kuliah, terus mati. Agak-agak tuan nak mana? Agak-agak tuan-tuan nak hak mana? Kita dah bersedia dah, amalan elok semua dah, kan? Bab dosa pun kita dah minta ampun dengan Allah, dah settle semua dah. Sebab kita memang bersedia untuk mati. Maka antara dua kematian ni, tuan-tuan nak hak mana? Tuan-tuan nak mati secara tiba-tiba ataupun nak mati ulang alik hospital, kena bedah, kena apa-apa semua, nak hak mana? Imam Nawawi kata sesiapa yang sudah bersedia untuk mati dari segi amalan dia sudah bersedia, maka dia akan memilih untuk mati secara tiba-tiba. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sama juga dengan Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dia kata hak suka dengan tak suka ni dia bergantung kepada amalan dia. Siapa yang memang dah bersedia, dia tak ada masalah untuk mati tiba-tiba. Tapi siapa yang tidak bersedia, dia memang kaki buat dosa, dia memang takut kepada mati secara tiba-tiba. Itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita kena bersedia, kan? Kita kena bersedia. Saya duk baca berita tadi, kalau tuan-tuan tengok berita mahkamah hari ni, ini pun semua benda yang menyesakkan kita lah. Iaitu rayuan oleh Sisters in Islam untuk buat rayuan terhadap fatwa oleh negeri Selangor
yang kata mereka ni kumpulan sesat dan sebagainya, fatwa berkaitan dengan kumpulan liberal, kumpulan yang terlibat ni, maka hari ini mahkamah buat keputusan membenarkan sistem Islam untuk buat rayuan ke peringkat Mahkamah Persekutuan. Ini semua benda yang memeningkan kepala kita, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal mereka ni orang Islam macam kita, kan? Orang Islam macam kita, tapi mereka ni liberal. Mereka ni ada masalah dari segi pegangan agama. Kita duk sibuk, tuan-tuan sekalian, kita nak dakwah, nak bimbing masyarakat supaya kembali kepada Islam, tapi pada masa yang sama kita ada kumpulan-kumpulan penentang, kan? Kumpulan-kumpulan penentang. Dan kalau tuan-tuan tengok mereka ni, mereka menentang benda-benda yang di luar daripada jangkaan kita. Contoh, tuan-tuan tengok dalam website Sisters in Islam, dia buat analisa terhadap enactment jenayah syariah negeri Kelantan. Kalau tuan-tuan tengok benda yang dia buat ni, memang dia ada perkara-perkara yang pelik yang kita tak boleh faham. Sebab itu pihak berkuasa agama Selangor telah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan kesesatan gerakan ini. Azan dulu. Azan. Baik. Sedang hadirin mukminin, antara benda yang kita hadapi masalah dengan orang Islam, kan, nama Islam, tapi benda yang dia buat itu, dia banyak melakukan perkara yang boleh menggugat perkembangan agama kita di negara ini, adalah sisters in Islam, kan. Kalau tuan-tuan tengok bila dia buat analisa kepada enactment jenayah syariah negeri Kelantan, dia kata ada beberapa pihak yang terjejas dengan pengenalan enactment tersebut. Antaranya dia kata golongan children and youth, golongan orang muda, belia dan juga kanak-kanak. So dia bagi contoh, antaranya dia kata at least 6 sections in the enactment, ada sekurang-kurangnya 6 section dalam enactment tersebut yang berkait dengan golongan kanak-kanak dan orang-orang muda. Antaranya ialah selling or giving away child to non-Muslim. Jadi sudah tentulah pihak berkuasa agama mana-mana negeri pun dia akan regulate dan dia akan buat undang-undang supaya ibu bapa ni tidak mudah jual anak dia kepada orang lain, terutama kepada orang bukan Islam. Adakah itu menjadi satu kesalahan? Maka sebab tu pihak berkuasa agama Selangor telah mengisytiharkan yang Sisters in Islam ni memang kumpulan ajaran yang menyeleweng. Fahaman dia salah. Mana-mana orang yang reasonable man, siapa-siapa yang waras, yang fikiran dia munasabah, dia akan tahu bahawa bila mana-mana negeri, tak kira lah Kelantan ke Penang ke negeri mana, bila buat undang-undang untuk menyekat daripada perbuatan selling or giveaway child to non-Muslim, sudah tentu itu menyalahi agama kita. Jual ataupun nak pergi bagi anak kepada orang bukan Islam, kenapa nak bagi anak kepada orang bukan Islam? Tak adakah orang Islam yang boleh jaga anak kita? Ataupun kalau tak ada orang, kita ada kerajaan, sama ada kerajaan negeri atau kerajaan pusat, kita ada NGO dan sebagainya, Jabatan Kebajikan Masyarakat, banyak tempat yang kita boleh bincang untuk kita letak anak kita. Kalaulah betul tak ada seorang pun orang Islam yang boleh jaga anak kita, apatah lagi jual. Tapi mereka ni kuat, tuan-tuan. Sekarang mereka berjaya dapat kebenaran merayu. Nanti rayuan mereka ini akan didengar di Mahkamah Persekutuan. Itu keputusan hari ini, baru sekejap tadi. Yang kedua yang dia challenge, exposing aurat in public places. Pihak berkuasa negeri buat undang-undang boleh hukum siapa yang mendedahkan aurat. Itu pun dia cabar. Section 34 dia petikai disobedient to parents,
Siapa yang derhaka pada mak dengan ayah boleh dihukum mengikut enactment jenayah syariah negeri Kelantan. Kita hari ini kita ada banyak masalah anak-anak muda yang derhaka pada mak dia, derhaka kepada ayah dia. Maka kita perlu undang-undang untuk hukum mana-mana anak yang derhaka pada ibu dia atau derhaka pada ayah dia, supaya orang muda dia tahu bahawa kesalahan derhaka kepada ibu dan bapa ni bukan benda ringan. Tapi sisters in Islam dia challenge, dia petikai benda-benda ni, tuan-tuan. Mengandung luar nikah dia cabar, dia kata kerajaan negeri ataupun Dewan Undangan Negeri tidak ada kuasa, tidak ada bidang kuasa untuk buat undang-undang hukum orang yang mengandung anak luar nikah. Sedangkan agama tidak membenarkan kita sengaja mengandung anak luar nikah. Nak mengandung, kena mengandung melalui pernikahan, kena ada suami yang sah di sisi hukum syarak. Kita bukannya budaya barat mengamalkan free sex, nak tidur dengan siapa, nak berzina dengan siapa, nak ada anak dengan siapa. Agama kita tak benarkan kita buat benda-benda yang macam tu. Kemudian mereka petikai bahawa enactment ini menjejaskan golongan lesbian, gay, bisexual, transgender, diverse people. Yang kita nak jaga sangat golongan lesbian ni pasal apa? Yang kita nak jaga sangat golongan gay ni pasal apa? Lesbian ni bahasa mudahnya perempuan dengan perempuan. Gay ni lelaki dengan lelaki. Bisexual ni dua-dua dia boleh. Dia sapu belakang. Yang dia tak sapunya tiang TMB je. Hak lain dia sapu semua. Ni bisexual. Kita pun pening. Kalau lesbian tu kita kata selera dia perempuan, dia perempuan dia selera kat perempuan. Hak lelaki dia tak selera. Kalau gay dia jantan, dia selera dekat jantan je, tapi dia tak selera dekat perempuan. Bisexual ni dua-dua boleh. Ni tak tahu. Transgender dan sebagainya. Rosak negara kita, tuan-tuan, kalau kita biarkan kumpulan-kumpulan macam ni. Dia kata changing gender, kan? Changing gender. Macam mana? Iaitu tukar alat kelamin. Agama kita tak benarkan kita suka hati kita, ikut suka kita nak tukar jantina. Tak boleh. Kecuali pakar perubatan mengesahkan memang kita ada problem dari segi medical, dari segi perubatan. Yang tu cerita lain. Ada masalah alat kelamin. Alat kelamin ada dua-dua. Kelamin lelaki pun dia ada, kelamin perempuan pun ada. Yang tu tak apalah. Kita nak buang salah satu dan sebagainya dengan syarat ia adalah genuine cases. Tapi semata-mata kita tak mau jadi lelaki, kita nak jadi perempuan, ataupun sebaliknya, agama tak benarkan kita buat benda macam itu. Dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni saya dah cerita banyak kali, menukar ciptaan Tuhan ni bukan semua dilarang. Menukar ciptaan Tuhan ataupun menukar ciptaan kejadian Allah ni memang ada benda wajib, ada benda sunat, ada benda harus, tapi ada juga benda yang haram. Hak mana sunnah, yang tu sunat lah. Yang mana jadi sunnah Nabi, itu kita buat. Berkhatan, kita buat. Sebab itu diajar oleh Nabi. Walaupun itu mengubah ciptaan Tuhan. Kita ada kulit kat ujung tu, Allah yang buat, tapi kita ubah dia. Sebab itu memang ajaran agama suruh kita ubah. Ni bulu ketiak kita kemaskan, kita cukur, kita buang, kita potong. Tuhan yang buat ni bulu ketiak, tapi kita ubah dia dengan kita cukur, kita buang, kita kemaskan dia. Bahagian kemaluan pun sama, kita kemaskan dia, bersihkan dia. Walaupun memang Tuhan buat benda tu ada, rambut dia, itu juga mengubah ciptaan Tuhan, tapi itu memang ada sunnah ataupun diajarkan oleh Nabi. Cosmetic surgery, kan? Cosmetic surgery, kalau benda yang aib boleh. Hidung, tak ada hidung ni tulang tu tak ada, kemik jadi aib, maka buatlah doktor buat cosmetic surgery bagi nampak ada hidung. Itu boleh. Sebab apa? Sebab genuine cases. Tapi kalau kita nak buat macam Michael Jackson
Hidung ada bukan tak ada, tapi tak puas hati nak bagi cantik, nak bagi tajam. Hak tu tak boleh. Agama mengajar kepada kita untuk kita berpada dengan apa yang Allah bagi. Kalau Allah bagi kita hidung macam tu dan dia bukan cacat, kita kena terima. Kecuali dia cacat, baru kita dibenarkan ubah supaya kita tidak aib. Jadi itu contoh-contoh mudah, tuan-tuan sekalian. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menghadapi pelbagai serangan musuh-musuh agama ataupun pihak yang berusaha untuk membawa ideologi ataupun fahaman yang asing dengan ajaran Islam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.